Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama sekali sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live ataupun siaran langsung. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang telah saya maklum kemarin, bahawa kita akan mula baca kitab Munyatul Musalli. Itulah satu kitab yang membicarakan berkaitan dengan sembahyang kita lah. Berkaitan dengan rahsia-rahsia dalam sembahyang, makna dalam sembahyang, rahsia wajib Fatihah, rahsia rukuk dan sujud. Maknanya berkaitan dengan sembahyang lah. InsyaAllah saya akan cuba terangkan sekadar yang saya mampu, sekadar yang saya faham insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki solat kita, sembahyang kita dari semasa ke semasa. Yang mana amalan solat ini kita buat setiap hari, kita sembahyang setiap hari, tetapi masih lagi ramai termasuk dengan saya yang masih keliru, yang masih tidak tahu berkaitan dengan solat. Baik, jadi marilah sama-sama kita solat itu berserta dengan ilmu. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ini kita akan mula baca kitab inilah, Munyatul Musalli. Yang mana yang nak dapatkan kitab boleh terus order daripada Shopee. Yang mana link dia saya telah bagi dah itu. Cuba tengok di Facebook page link dah. Baik. Kita mula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Fati Munyatul Musalli. Baca dia Munyatul Musalli. Tapi kat depan ni dia tulis Munyatul Musalli. Idaman Darul Ulum, Nibong Baru, Jala, Thailand. Fati Munyatul Musalli. Boleh juga dibaca dengan Munyatul Musalli. Dikarang ataupun disusun oleh Haji Nik Abdullah Al-Jambui. Berarti Munyatul Musalli ataupun Munyatul Musalli disusun oleh Qalam Al-Haji Nik Abdullah Ahmad Al-Jambui, Darul Ulum, Nibong Baharu, Jala, Thailand ataupun Siam. Maksudnya ialah musalli tetapi mudah, tidak sangat berkehendak, tak ada patut benar, tak patut benar bagi orang-orang tua, lelaki, perempuan serupa bagus benar. Ni cakapan Thailand. Cakapan apa ni,
Melayu sana lah. Tidak sangat berkehendak, tak ada patut, benar. Bagi orang-orang tua, lelaki perempuan serupa bagus, benar. Bagi orang-orang pondok, terus kepada budak-budak. Dalam kitab ini ada sedikit tambah rahsia dan hikmah menyembah Tuhan dengan sembahyang. Bermakna tiap-tiap amalan sembahyang, sama ada qauli dan fi'li, adalah rahsianya. Dia ada rahsia dia lah. Maknanya sembahyang kita tu dia ada rahsia dah. Sama ada sembahyang itu amalan sembahyang yang qauli, yang berupa perkataan, dan fi'li, perbuatan. Dia ada rahsia yang tersendiri, yang ramai yang tak tahu lah. Termasuklah dengan saya sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil khidmati li abna'i awtanina wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syamsil huda wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda wal iqtida'i. Bermula ini kitab ni ialah nama parti Man Yatul Musalli ataupun Mun Yatul Musalli. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, wahai para penuntut. Dia kata, wahai para penuntut, belum saya hurai parti Mun Yatul Musalli. Kita baca dia punya mukadimah tu. Belum saya hurai parti Mun Yatul Musalli ataupun Man Yatul Musalli, telah saya tulis syarah Mun Yatul Musalli pada hikmah menyembah Tuhan yang maha tinggi, serta telah diaku oleh guru-guru muktabar dalam jala tatani. Tetapi tebal jirimnya. Kitab tu tebal. Syarah Mun Yatul Musalli tu lah. Pada menerangkan hikmah. Dalam kitab tu ada Tuan Musannif ada terangkan berkaitan dengan hikmah menyembah Tuhan yang maha tinggi, dan kitab itu syarah bagi Mun Yatul Musalli itu telah diakui, telah diiktiraf oleh guru-guru muktabar, guru-guru yang alim lah. Dalam jala Fatani, dalam sana lah di Fatani tu. Tetapi tebal jirimnya. Kitab tu tebal. Tidak sesuai dengan budak-budak dan orang tua dewasa. Jadi kitab tu tebal sangat dia kata. Tak sesuai lah bagi budak-budak, orang dewasa, orang tua yang baru nak mengaji. Jadi tak sesuai lah sebab kitab tu tebal sangat. Jadi kitab-kitab yang tebal ni untuk orang-orang alim saja kan. Orang nak baru belajar ni dia tak boleh pakai kitab tebal. Lagi pakai ngaji sekali tu lah. Tak faham kan. Jadi untuk orang yang baru belajar ni dia kena guna kitab yang nipis-nipis, yang kecil-kecil. Yang helaian dia tak banyak. Tak tebal lah maksudnya. Kalau yang tebal, ngaji yang tebal, jawabnya sekali ngaji lah. Sebab lambat nak habis yang pertama. Yang kedua, mungkin huraian dia tinggi kan. Tak sesuai dengan orang yang baru ngaji. Kemudian sahabat Tuan Musannif dia kata, yang sangat sayang, minta saya hurai semula. Perjelaskan semula. Ibarat musalli, supaya jadi mudah. Jadi Tuan Musannif kata, sahabat dia minta dia hurai semula.
Hurai semula kitab tu supaya jadi mudah. Supaya mudah orang yang baru nak mengaji ni. Sebab orang baru nak mengaji ni dia tak boleh terus mengaji kitab besar. Kan? Dia kena bermula daripada yang kitab kecil-kecil, yang nipis-nipis. Kan? Yang mudah faham. Baik, untuk kitab besar-besar tu, untuk kitab yang tebal-tebal tu, untuk orang yang dah berpuluh tahun mengaji kan. Orang yang dah alim. Orang yang baru nak mengaji tak boleh sama level dia. Dia kena mengaji bermula daripada nipis-nipis. Itu maksud dia. Maka dicampak ke dalam hati saya, Musonef kata, maka telah dicampak. Ini Allah Ta'ala mencampak dalam hati dia. Bersetuju. Maka dia pun bersetujulah dengan permintaan daripada kawan dia, sahabat dia. Dia kata, maka dicampak ke dalam hati saya, bersetuju dengan pintaan itu. Pintaan apa? Yang sahabat dia meminta supaya hurai semula kitab Munyatul Musalli tu supaya jadi mudah. Jadi dia terimalah. Dia bersetujulah. Kerana apa? Dia terima kerana serata tempat. Maknanya serata tempat. Di banyak tempat lah. Kebanyakan tempat kitab yang berkat ini, kitab ni lah. Kitab Munyatul Musalli ni. Kitab ni berkat lah. Berkat. Sebab banyak ulama-ulama yang menggunakan kitab ni. Yang mengajar bab solat. Kerana serata tempat kitab yang berkat ini ada mengajar, ada diajar oleh guru-guru dan mengaji di pondok-pondok juga. Kitab ni juga ada dibuat pengajian di pondok-pondok. Pondok-pondok juga di kampung-kampung. Ada juga dibuat pengajian kitab ini, kitab Musalli ini di kampung-kampung. Tetapi walaupun kata begitu, tetapi mereka menyungut. Maksudnya mereka bersungut lah. Menyungut. Mereka macam menyungut. Macam menyungut Musalli ini payah. Macam mereka ni lah bagi tahu lah mereka report. Kita kata report. Mereka menyungut bahawa kitab Musalli payah nak faham. Payah. Ibarat dia tu payah. Baik. Dengan itu, dengan kata kitab ini diajar dan mengaji di pondok-pondok juga di kampung-kampung, tapi mereka sungut berkata kitab ni payah sangat. Dengan itulah qalam saya maknanya pen Tuan Musonef lah. Qalam saya pun menulis, mengarang mengikut bagaimana susunannya yang asal. Dan Tuan Musonef, Tuan pengarang pun karanglah mengikut bagaimana susunan asal kitab ni. Maknanya kitab ni kitab yang dikarang semula lah. Kitab yang dikarang semula. Sebenarnya kitab yang asal dia lain. Ni hal baru. Dikarang semula agar mudah untuk difahami oleh golongan-golongan yang baru nak mengaji. Dengan itu, qalam saya pun menulis mengikut bagaimana susunannya yang asal pada mendahulu dan kemudian dan setengah-setengah ibaratnya yang terang juga. Saya ikutkan, tetapi parti ini mudah. Parti Musalli ni mudah sikit. Mudah sikit daripada yang Munyatul Musalli tu. Yang ni parti ni dia mudah sikit. Dia buat bagi mudah sikit. Tidak sangat berkehendak kepada tadah patut benar. Ni. Bahasa dah. Tadah patut benar bagi orang berkehendak kepada tadah patut benar bagi orang tua-tua, lelaki, perempuan serupa bagus benar. Tu bahasa dah. Bagi orang pondok-pondok terus kepada budak-budak cara baharu susunannya. Maknanya dia kata tak patut sangat lah, tak belajar. Lebih kurang macam itulah. Sebab dia mudah. Kitab ni mudah sikit. Parti ni. Tak patut benar lah. Kalau tak mengaji untuk orang-orang tua,
budak-budak, lelaki, dewasa, perempuan. Maksud dia lebih kurang macam itulah. Tak patut benar lah kalau tak mengaji. Sebab kitab ni dah dipermudahkan, dikarang semula. Cara baharu susunannya, pertengahan, cara ibaratnya, kalau ada tersalah kolam ni lah, tuan musannif lah. Ataupun cap, ataupun tersalah cop ni, tersalah cetak ni, diharap membaiki. Tuan musannif mengharapkan jika ada kesalahan, sama ada dari segi kesalahan kesalahan menulis, kalimah tak cukup ke, tak betul ejaan ke, ataupun tersalah cetak ke, diharap membaiki. Tuan musannif suruh kita baikilah yang salah tu dengan tidak cela kepada saya. Maknanya jangan duk cela dia lah, jangan duk hina, duk cela tuan musannif. Biasalah manusia la yakhlu anil khata' wan nisyan, tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan tidak sunyi daripada lupa. Itulah manusia. Jadi tuan musannif mengharapkan jika ada kesalahan dari segi tulisan ataupun cetakan, diharapkan membaiki dengan tidak cela kepada saya. Kita kena perbaikilah, jangan kita cela tuan musannif pula. Dan di akhir sekali ada doa na, Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Tarikh dah 2384 Hijrah pada bulan Rabiul Tsani. Pada 11 Rabiul Tsani 1384. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salatu tariqatal muttaqin. Puji-puji maknanya segala puji sekalian. Puji-puji sekalian kepada Allah. Jadi puji ni sebelum ni saya dah pernah terang, puji ni ada empat. Ada empat. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Itulah Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Seperti mana Allah Ta'ala kata, Anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Itu Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Itu puji yang pertama. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji baharu, makhluk. Seperti Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Innahu ni'mal abdu. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah yang banyak bertaubat. Jadi kisah ni berkaitan, puji ni ada kisah lah berkaitan dengan Nabi Ayub lah. Maknanya Nabi Ayub ni seorang yang bertaubat, suka bertaubat. Jadi Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba aku. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu. Innahu awwab, yang banyak bertaubat. Yang bertaubat. Jika kita ni buat kesalahan dengan Allah Ta'ala, kita dikehendaki bertaubat. Baik. Itu puji yang kedua. Yang ketiga pula, puji hadis bagi hadis. Puji hadis bagi hadis. Iaitulah puji makhluk bagi makhluk. Puji makhluk bagi makhluk. Seperti mana kita puji kawan kita. Kita puji dia, kita kata, handsome lah dia ni. Lawa lah, cantik lah, macam-macam lah kita puji. Jadi kawan kita tu hadis makhluk. Kita pun hadis makhluk. Jadi kita puji hadis lah. Makhluk puji sesama makhluk.
Okey, ataupun kita puji pokok bunga kita lah. Kita beli, kita tanam, lepas tu naik bunga elok. Kita pun puji, lawanya pokok bunga ni. Baik, lawanya pokok bunga yang aku tanam ni. Jadi, kita tu hadis, pokok bunga pun hadis. Jadi makhluk, dua-dua makhluk. Dua-dua makhluk. Jadi itulah dipanggil puji hadis bagi hadis. Dan yang keempat, puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim. Macam mana puji hadis bagi qadim? Makhluk puji Allah. Di mana selepas yang kita makan, kebiasaan kita makan, kita belahak kan. Belahak. Dan kita akan ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita akan puji segala puji bagi Allah. Kita kata macam itulah. Alhamdulillah, maksudnya segala puji bagi Allah. Jadi keempat-empat puji tadi, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim, keempat-empat tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksudkan di sini puji-puji. Jadi alhamdulillah itulah. Okey. Okey, puji-puji sekalian. Sekalian, maknanya banyaklah puji tu kepada Allah. Jadi puji-puji tu kepada Allah. Yang layak bagi Allah puji tu. Tuhan, Allah tu siapa? Tuhan. Allah tu adalah ismun lizzatil wajibil wujud al-ma'budi bihaqqin al-mustaghna an kulli ma siwah. Apa maksudnya? Yang kata Allah itu adalah suatu nama lizzatil wajibil wujud. Satu nama bagi zat, bagi jirim, bagi zat yang wajib ada. Jadi Allah ni satu nama bagi zat yang wajib ada. Al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Bihaqqin, dengan sebenar. Al-mustaghna, yang terkaya. Zat tadi tu terkaya. An kulli ma siwah, daripada tiap-tiap perkara, tiap-tiap barang yang lain, yang selain daripadanya. Itu dikatakan Allah. Itulah Allah. Nama bagi suatu zat yang wajib ada. Jadi Allah ni satu zat yang wajib ada. Kita wajib percaya, kita wajib i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu zat dia tu wajib ada. Al-ma'bud bihaqqin, yang disembah. Bukan kata saja ada, dan wajib kita sembah. Bihaqqin, dengan sebenarnya. Yang orang kafir duk sembah tu bukan Allah, bukan Tuhan. Mereka hanya sembah batu, berhala, batu, bukan Tuhan. Pada sangkaan mereka Tuhan, sedangkan bukan Tuhan. Itu adalah batu yang direka sendiri, yang dibuat sendiri, dan mereka sembah. Tu. Tapi bukan Tuhan. Tuhan Allah sama lah, yang satu, yang esa. Tuhan mereka, Tuhan kita yang satu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tanya kita, Allah tu siapa? Kita jawab, Allah adalah suatu nama bagi zat yang wajibil wujud, yang wajib ada. Al-ma'budu bihaqqin, yang wajib disembah bihaqqin, dengan sebenar. Al-mustaghna, yang terkaya, an kulli ma siwah, daripada tiap-tiap barang ataupun tiap-tiap perkara yang selain daripadanya. Apa beza yang terkaya dengan yang kaya? Kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu kaya. Kurang sesuai lah, kurang sesuai, kurang tepat. Kita kena kata Allah itu terkaya, bukan kaya. Kalau kaya ni, contohnya kiamat nanti. Kiamat ni. Kalau kata Allah Ta'ala ni kaya, kiamat nanti miskin lah. Sebab hancur habis dunia. Alam ni hancur habis. Lepas tu Allah Ta'ala miskin pula kan lepas tu. Tak, bukan maksud kaya macam tu. Kena kata terkaya. Terkaya di sini bukan maksud banyak perkara yang dimiliki. Ataupun kalau disembah kepada manusia, banyak harta lah, kaya. Jadi Allah Ta'ala terkaya ni
Dengan maksud tidak berhajat, terlepas, tidak berhajat kepada sesuatu pun. Tidak berhajat kepada sesuatu pun. Malah yang lain itu pula berhajat kepada Allah. Itu dimaksudkan dengan terkaya Allah. Bukan terkaya itu Allah Ta'ala yang paling kaya. Banyak harta, ada langit, ada bulan, ada bintang, ada makhluk, semua kepunyaan Allah. Bukan terkaya tu maksud macam tu. Jadi, kaya hamba ni lain. Kaya kita dengan maksud banyak harta. Kaya makhluk dengan maksud banyak harta. Manakala pada pihak Allah, terkaya Allah dengan maksud Allah Ta'ala itu terlepas, maha lepas, tidak ada, tidak berhajat kepada sesuatu pun. Malah sesuatu yang lain itu pula yang berhajat kepada Allah. Itu yang dimaksudkan terkaya Allah. Kena faham lah. Yang ni kena bab tauhid. Kena mengaji bab tauhid lah. Jadi, Allah ni adalah nama satu zat yang wajibal wujud. Yang wajib ada. Al-ma'bud yang wajib disembah bihaqqin dengan sebenar. Al-mustaghna yang terkaya. Maksudnya yang terlepas. Yang tidak berhajat kepada sesuatu. An kulli ma siwahu. Daripada tiap-tiap perkara, tiap-tiap barang yang selain daripadanya. Allah Ta'ala tidak berhajat. Itu maksud, itulah Allah. Allah, kalau orang tanya kita, itulah jawapannya. Jadi, puji-puji sekalian kepada Allah. Allah tu siapa? Tuhan. Yang menjadi. Yang menjadikan sembahyang, yang memfardukan sembahyang, menjadikan sembahyang 5 waktu. Jadi bab sembahyang ni, kefarduan sembahyang ini, mula-mula sekali adalah ketika mana Nabi Muhammad SAW diisrakan ke langit, ke Sidratul Muntaha. Jadi asas sembahyang ni 50 waktu. Kemudian dikurangkan oleh Allah sehingga tinggal 5 waktu. Baik, dia ada cerita dah lah, ada kisah dah. Yang tu kena tengok dalam bab Isra' Mi'raj. Jadi walaupun sembahyang itu daripada 50 waktu, dikurangkan oleh Allah menjadi 5 waktu, tetapi pahala dia, pahala sembahyang 5 waktu tu, seolah-olah kita sembahyang 50 waktu. Sembahyang 5 waktu tapi dapat pahala, seolah-olah sembahyang 50 waktu. Tu. Betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Walaupun kurang dari segi waktu sembahyang itu, asalnya 50. Dikurangkan menjadi 5, tetapi pahala dia tak dikurangkan. 50 juga dapat pahala dah. Tu. Abang kata Allah Ta'ala sayang kepada hamba dah. Jadi Tuhan menjadikan sembahyang 5 waktu. 5 waktu lah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 5 waktu. Hak wajib itulah. Jalan amalan yang beramal oleh orang yang takut kepadanya. Jalan orang yang beramal oleh orang yang takut kepadanya. Itulah yang dipanggil muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini menjadikan sembahyang itu adalah amalannya. Amalannya kerana mereka adalah golongan-golongan yang takut kepada Allah. Muttaqin, golongan orang-orang yang takut kepada Allah. Baik, kita takut kepada Allah bukan suruh jauh daripada Allah. Bukan kata takut kita kepada Allah itu kena jauh. Seperti mana kita takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, contohnya kita takut kepada binatang. Contohnya harimau kan. Kita takut kepada makhluk, kita jauh. Kita lagi jauh. Tetapi kita takut kepada Allah, bukan jauh macam makhluk, kita kena dekat lagi kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin kita buat ibadah. Semakin kita banyakkan ibadah. Dekatkan kepada Allah. Bukan jauh lagi daripada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, kita jauh. Tu. Baik. وَجَعَلَ فِيهَا قَالَ مُصَنِّفُ وَجَعَلَ فِيهَا قُرَّةَ عَيْنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرُكْنَ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ. Dan Tuhan menjadi
dalam sembahyang ini sejuk dan tetap mata hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad tu ialah penghulu sekalian Rasul. Jadi Nabi Muhammad adalah penghulu sekalian Rasul, ketua bagi sekalian Rasul. Jadi Allah Ta'ala jadikan sembahyang itu sebagai penyejuk dan tetap mata hati Nabi kita. Nabi kita. Itulah penghulu sekalian Rasul. Dengan musyahadah. Dengan musyahadah akan Tuhannya. Musyahadah ni pandang Allah Ta'ala dengan mata hati. Itu maksud musyahadah. Bukan pandang dengan mata kita ni. Musyahadah maknanya pandang Allah Ta'ala tu dengan mata hati. Tu. Dan sembahyang juga satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang 5. Jadi sembahyang tu juga salah satu daripada rukun-rukun Islam yang 5. Jadi rukun Islam ada 5. Jadi salah satunya adalah sembahyang. Bila sebut rukun, di situ bukan rukun pada sebutan sahaja. Bukan rukun hakiki. Kalau rukun hakiki ni buang satu, rosak semua. Contohnya rukun iman. Rukun iman ada 6 kan. Yang pertama percaya kepada Allah. Kita tolak satu kita tak percaya kepada Allah. Hal lain kita percaya. Tapi kat Allah kita tak percaya, maka habis. Rosak iman kita, tak dinamakan orang yang beriman. Itu rukun iman. Rukun hakiki. Begitu juga rukun sembahyang 13. Salah satunya adalah niat. Dalam sembahyang kena niat. Jadi niat itu adalah rukun sembahyang. Jadi kalau kita tak niat sembahyang itu, maka rosak sembahyang kita. Tak terpakai. Baik. Jadi kalau rukun Islam berbeza. Rukun Islam berbeza. Rukun Islam berbeza. Walaupun kita tak buat satu. Contoh kita tak sembahyang. Tak jadi kafir. Maknanya kita tak buat satu. Tak menjadikan kita itu kafir. Kecuali dia i'tikad mengatakan sembahyang itu tak wajib atasnya, dan wajib sembahyang itu atas orang-orang yang pakai lebay sahaja. Dia i'tikad macam tu, barulah terkeluar Islam. Baik. Yang kata Nabi itu apa dia? Nabi pada lurah. Nabi kan, pada bahasa. Adalah orang yang mencerita. Ataupun orang yang diceritakan dia. Itu Nabi pada bahasa. Kemudian Nabi pula pada istilah adalah manusia yang seorang manusia lelaki. Nabi ni adalah manusia macam kita. Dan dia lelaki lah. Nabi ni bukan perempuan lah, lelaki. Yang diwahyu kepadanya. Yang diwahyu kepadanya oleh Allah lah. Wahyu tu. Yang diwahyu oleh Allah kepadanya, kepada manusia tadi yang kita Nabi tadi tu. Diwahyu tu dengan hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak. Hukum-hukum berkaitan dengan ibadah, sembahyang, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Munakahah, hukum berkaitan dengan muamalah berkaitan dengan sesama manusia lah. Jual beli, pajak gadai, hutang dan sebagainya lah. Dan hukum-hukum berkaitan dengan munakahah, berkahwin, nikah, kahwin, cerai, tolak. Macam-macam lagi kan, tolak dan sebagainya, berkaitan dengan kahwin lah. Dan hukum-hukum berkaitan dengan jenayah, hukum hudud, takzir, qisas dan sebagainya. Itulah hukum-hukum syarak yang diwahyukan kepada Nabi tadi. Dan tidak disuruh dengan menyampaikannya. Jadi Nabi ini beza Nabi dengan Rasul. Rasul wajib menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Manakala Nabi tidak disuruh sampai. Dia hanya untuk diri dia sahaja. Itu Nabi. Habis? Jadi ini sebagai mukadimah lah ni. Depan ni dia masuk.
Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilata lil muhibbin wa ma'dana asraril 'ashiqin. Dan Tuhan menjadi dalam sembahyang sangat sedap seolah-olah syurga dunia bagi hambanya yang kasih kepadanya. Ni. Jadi Tuhan ni menjadikan sembahyang itu sangat sedap. Sangat sedap. Seolah-olah syurga dunia bagi hambanya yang kasih kepadanya. Jadi hati seseorang hamba yang kasih kepada Allah, kasih, sangat-sangat kasih, dia akan merasakan sembahyang itu sangat sedap. Seperti mana syurga, seolah-olah syurga. Seperti mana sembahyang para sahabat. Sembahyang para sahabat Nabi lah. Dan juga Nabi lah. Sahabat Nabi ni, nak abang kata dia sembahyang sedap sungguh. Khusyuk sungguh. Sehingga kan dia sembahyang tu, burung main hinggap atas kepala dia. Burung main hinggap di atas kepala dia. Burung ingatkan kayu. Burung ingatkan kayu. Tu yang hinggap atas kepala sahabat tu, yang tengah sembahyang tu. Nak abang kata tetap sungguh sembahyang dia. Khusyuk sungguh. Sehingga kan burung pun tak tahu kata tu kayu ke orang. Burung main hinggap atas kepala dia. Ketika tengah sembahyang tu. Nak menunjukkan kata sahabat tersebut sembahyang dengan tetap mata hati, khusyuk, tetap anggota. Tu. Dan ada setengah sahabat yang terkenal senjata yang tajam ketika peperangan dan berkata, jika nak cabut senjata tersebut, cabutlah ketika aku sembahyang. Jangan cabut ketika tak sembahyang. Kerana sakit. Bila sembahyang, dia akan hilang rasa sakit tersebut. Cabutlah ketika aku sembahyang. Nak abang kata, bila dia sembahyang, hati dia tetap, anggota dia tetap, maka hati dia tu musyahadah dengan Allah, maka dia jadi sedap, tak sakit lah. Jadi cabutlah ketika aku sembahyang. Tu. Sahabat Nabi, bukan macam kita kan. Kita tak, kita sembahyang ingat sana, ingat sini. Contoh dia, kita cari kunci tak jumpa. Cari kunci tak jumpa. Kunci motor ke kereta tak tahu lah. Nak cari dia mudah. Sembahyang. Tak ingat. Bila angkat takbir Allahu Akbar, automatik dia akan ingat. Dia kata, aku tak atas tu, aku tak dalam poket baju. Baru ingat. Masa sebelum sembahyang tadi tak ingat. Itulah kita, sembahyang kita. Jadi, walaupun kita sembahyang ni tak khusyuk, tetap kena sembahyang lah. Jangan kata aku tak khusyuk sembahyang, tak payah sembahyang lah. Hari sembahyang pun tak khusyuk. Kita sembahyang lah, sembahyang. InsyaAllah, lama-lama tu, insyaAllah lah. Kita usahalah sikit. Usaha insyaAllah. Kita kena lawan lah. Buat juga. Walaupun tak khusyuk pun, kena buat juga. InsyaAllah, lama-lama, InsyaAllah khusyuk lah tu. Minta dengan Tuhan, ya Allah, bagilah aku khusyuk dalam sembahyang. Bagilah mata hatiku tetap dalam sembahyang. Dan bagilah anggota aku tetap dalam sembahyang. Mudah-mudahan kau terima, ya Allah. Minta doa lah insyaAllah. Doa banyak-banyak. Baik. Jadi bagi orang yang kasih kepada Allah, bila dia sembahyang, dia rasa sedap. Dia rasa sedap. Dia rasa macam syurga. Tu. Dan juga ada sahabat Nabi, apabila dia terlepas solat jemaah, solat jemaah satu-satu solat tu lah, maka dia jual habis, dia bagi habis kebun dia, disebabkan terlepas jemaah. Hebat sungguh sahabat dulu. Kalau kita terlepas jemaah, kita bagi tak? Sanggup tak bagi kebun untuk orang? Kebun kita, tanah kita tu. Tak sanggup kan? Tapi para sahabat sanggup. Dia sebagai dia denda bagi diri dan diri. Dia ganti. Maksudnya nak abang kata pahala jemaah itu lebih besar daripada harta yang dia ada tu. Maknanya dia bagi habis, infak habis harta dah. Disebabkan dia luput sembahyang jemaah. Hebat lah.
Sahabat-sahabat Nabi hebat. Apatah lagi Nabi kita lagi hebat lah. Tinggal solat jemaah pun dia gadai habis. Dia bagi habis. Harta dah, tanah dah. Kita tak ada rasa apa pun kan. Tinggal solat jemaah pun tak rasa apa. Hak tinggal sembahyang pun setengah tu tak rasa bersalah. Itu kita, iman kita sangat sangat nipis. Sembahyang kita tu sangat tidak berkualiti. Sebab kita mempermudah-mudahkan sembahyang. Dan sembahyang juga tempat berhimpun. Dan sembahyang juga tempat berhimpun. Segala rahsia tajalli Allah bagi orang yang rindu kepadanya. Jadi dalam sembahyang tu ada rahsia-rahsianya yang diketahui oleh orang-orang yang rindu kepada Allah. Orang yang kasih kepada Allah akan mendapat rahsia-rahsia dalam sembahyang. Tapi kalau kita yang hati pun tak khusyuk, susahlah kita nak mendapat kelebihan-kelebihan yang ada dalam sembahyang. Sebab hati kita pun tak khusyuk. Sembahyang ingat sana, ingat sini kan. Jadi orang yang rindu kepada Allah, orang yang kasih kepada Allah, Allah Ta'ala akan kurniakan rahsia-rahsia yang tersembunyi dalam sembahyang. Baik. Orang yang hati dia bersih, hati dia sentiasa ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan kurniakan kelebihan kepadanya. Baik, kalau kita tengok sekarang ni, yang ada sekarang ni adalah seorang hamba Allah yang kita panggil dengan nama Pak Sumit yang berada di Kuala Nerang, tak ingat di mana, Penang ke mana. Pak Sumit, dia seorang wali Allah, dia boleh baca hati orang. Walaupun kita kata tu dia tak dengar, tapi dia boleh tahu, dia boleh baca hati kita, apa yang tersirat dalam hati kita. Itu dipanggil kasyaf. Tu hebat lah. Dia boleh tahu apa yang tersimpan dalam hati kita tu. Itu kasyaf. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang rindu kepada Allah. Orang-orang sentiasa berzikir. Orang-orang yang kasih kepada Allah. Kemudian wassalatu wassalamu dan wassalatu wassalamu ala sayyidina wassalatu wassalamu nazilani ala sayyidina Muhammadir Rasulillah Rasuli Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'al mudhnibin. Dan ni kita panggil ataf pada tadilah, pada segala puji tadi. Dan minta Tuhan beri rahmat. Minta Tuhan beri rahmat. Apa maksud rahmat? Maksudnya kasih sayang. Dan selamat sejahtera. Kedua-duanya tadi, beri rahmat dan sejahtera tu, selamat sejahtera tu atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah utusan Tuhan. Nabi Muhammad ni adalah utusan Tuhan, rasul Tuhan sekalian alam. Bukan kepada umat Islam saja, tak, kepada sekalian alam. Tu penghulu kita itu diutuskan kepada sekalian alam, bukan untuk orang Islam saja. Dan ialah yakni Nabi Muhammad tu yang menuntuti melepas dosa orang yang berdosa pada hari kiamat. Jadi kita minta kepada Allah rahmat. Rahmat tu maknanya minta Allah Ta'ala buat baik kepada Nabi kita. Rahmat ataupun kasih sayang. Dan kita minta juga Allah Ta'ala selamatkan Nabi kita daripada takut huru hara hari kiamat nanti. Jadi kita minta Allah Ta'ala kasihkan Nabi kita, buat baik pada Nabi kita, dan kita minta juga Allah Ta'ala selamatkan sejahtera. Selamat sejahtera iaitu memberi keselamatan kepada Nabi kita ketika daripada huru hara, takut huru hara di hari kiamat nanti. Sebab hari kiamat nanti adalah hari yang huru hara. Huru hara.
berbagai-bagai manusia, berbagai-bagai kelakuan pada ketika itu. Jadi kita minta Allah Ta'ala bagi rahmat, kasih sayang dan juga minta Allah Ta'ala selamatkan Nabi kita pada hari tersebut. Kerana pada hari tersebut, Nabi kita lah yang dapat memberi syafaat. Nabi kita lah yang akan dapat memberi pertolongan, syafaat. Yang dipanggil syafaatul kubra. Syafaat yang besar. Jadi kita kena minta lah supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, kasih sayang dan juga kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada hari tersebut Nabi sahajalah yang dapat melepaskan dosa orang yang berdosa. Ataupun kita kata syafaat lah, syafaat. Baik. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimain na ila yaumiddin. Dan juga kita minta Allah Ta'ala beri selamat. Minta Allah Ta'ala beri selamat dan rahmat atas keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi, dan ikutannya, ikutan Nabi. Kita minta juga Allah Ta'ala bagi selamat, bagi rahmat. Tu. Akan sebagai minta rahmat. Selamat yang berkekalan keduanya, rahmat dan selamat tu, hingga hari kiamat lah. Tu. Kita minta juga Allah Ta'ala bagi rahmat dan selamat itu kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi ni siapa lah? Dia ada 3 di sini yang saya tulis. Yang pertama, keluarga Nabi pada maqam haram makan zakat. Siapa dia keluarga Nabi pada haram makan zakat? Itulah anak cucu Bani Hashim. Anak cucu Bani Hashim tak boleh makan zakat. Tak boleh makan zakat. Kerana keluarga mereka adalah suci. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Dan Bani Muttalib, keluarga Bani Muttalib, jadi mereka ini diharamkan makan zakat, tak boleh makan zakat. Sebab zakat tu setengah ulama mengatakan daki. Zakat tu daki, lebihan manusia. Dan diharamkan dimakan oleh keluarga Bani Hashim, anak cucu Bani Hashim, juga Bani Muttalib. Itu adalah keluarga pada haram makan zakat. Kemudian yang kedua pula, keluarga pada maqam doa. Keluarga Nabi pada maqam doa. Iaitulah kullu mu'minin walau 'asiyan. Kullu mu'minin walau 'asiyan. Iaitulah tiap-tiap orang yang beriman walaupun dia tu seorang yang berdosa. Seorang yang derhaka kepada Allah. Dinamakan keluarga Nabi juga. Kullu mu'minin walau 'asiyan. Setiap orang yang beriman. Bila sebut beriman saja, dia keluarga Nabi lah. Kullu mu'minin walau 'asiyan. Setiap orang yang beriman walaupun dia derhaka sekalipun. Dia dikira keluarga juga. Itu dipanggil keluarga pada maqam doa. Dan yang ketiga, keluarga pada maqam puji. Keluarga pada maqam puji itulah tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa. Tiap-tiap orang yang beriman dan bertakwa itulah dipanggil keluarga pada maqam puji. Wa ba'da fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adzana min syururi anfusina. Dan kemudian daripada mana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu tu wa ala alihi wa sahbihi itulah. Sampai habis tu. Kemudian daripada itu, maka tahulahmu, hai jamaah muslimin. Maka tahulahmu, kamu wahai
jemaah muslimin, hai Tuhanku, minta taufikkan kami dan kamu, dan minta beri kepada kami cerdik, dan minta berlindung daripada kejahatan diri kami sendiri. Jadi Tuan Musoneh doa lah, berdoa. Dia kata, hai jemaah muslimin, jemaah orang Islam sekalian, hai Tuhanku, minta taufikkan kami. Taufik tu apa? Taufik ni maknanya kuasa untuk melakukan taat. Kuasa untuk melakukan taat itu dipanggil taufik. Hidayah lain, hidayah ni petunjuk. Petunjuk pada jalan yang benar. Tapi taufik tu adalah kuasa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk melakukan taat. Kalau lawan kepada taufik adalah khizlan. Khizlan ni adalah kuasa untuk melakukan maksiat. Itu dinamakan khizlan. Kalau taufik, taufik ni kuasa yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang tu untuk melakukan taat. Wahai Tuhanku, minta taufikkan kami. Minta Allah Ta'ala bagi kuasa kepada kita untuk melakukan taat. Itu maksud taufik. Dan kamu, kami itu musonah lah, dan kamu, wahai muslimin. Dan minta beri kepada kami, yakni Tuan Musonah cerdik. Cerdik. Fatonah, cerdik. Dan minta berlindung daripada kejahatan diri kami sendiri. Kami mohon perlindungan daripada kejahatan diri sendiri. Minta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu inilah. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu inilah tiang yang mendiri agama. Jadi sembahyang ni diibaratkan sebagai tiang yang agama. Kemudian badan kita, agama badan kita. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu inilah tiang yang mendiri agama badan kita. Seumpama badan kita lah. Tu. Maka siapa mendirikan dia sembahyang 5 waktu ini dengan secukup sempurna. Maknanya cukup dengan syarat-syarat dia lah. Rukun-rukun dia, syarat-syarat dia. Maka siapa ataupun barang siapa mendirikan sembahyang tu lah, ataupun melakukan ibadah sembahyang itu dengan secukup sempurna, dengan cukup syarat-syarat, rukun, sunat-sunat dan sebagainya, maka orang itulah mendiri pada dirinya agama. Maknanya barang siapa yang tak sembahyang, bermakna dia tidak mendirikan agama pada diri dia. Barang siapa yang sembahyang pula dengan cukup syarat-syarat dia, cukup rukun-rukun dia, maka orang itu dikatakan mendirikan agama pada diri dia. Kerana apa? Kerana sembahyang ini bermaknanya sembah Tuhan. Sembahyang ini, 5 waktu kita duduk sembahyang tu, ataupun sembahyang sunat lah, bermaksud sembah Tuhan. Seperti syarahan setengah guru kami. Seperti syarahan ataupun penjelasan, keterangan daripada guru kami, guru musannif. Itulah perumpamaan. Perumpamaan orang yang sembahyang yang cukup syarat-syarat, rukun-rukun. Dia telah bermakna dia telah mendirikan agama pada diri dia. Jadi siapa yang tak sembahyang, maknanya dia tak mendirikan agama padanya. Kalau dalam IC tu, dalam kad pengenalan tu, tulis Islam lah. Tapi sebenarnya dia tak mendirikan agama pada diri dia sebab dia tak sembahyang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, banding agama dengan tubuh manusia.
banding agama dengan tubuh manusia. Dan kalau kita banding agama dengan tubuh manusia, ini perbandingan lah. Perbandingan. Nak bagi kita faham. Maka sembahyang seperti kepala. Sembahyang tu dibandingkan seperti mana kepala kita. Bermaknanya, kalau tak ada kepala, tentu tubuhnya tidak hidup. Tu. Jadi sembahyang ni diibaratkan, diumpamakan seperti mana kepala kita. Kalau kepala kita tak ada, maka tubuh kita pun tak hidup. Mana ada manusia yang hidup tanpa kepala. Kan? Bila tak ada kepala, maka tubuh pun tak hidup. Begitulah kalau sembahyang tak ada. Sembahyang tak ada. Begitulah kalau tak ada sembahyang. Tentu agama tidak hidup di tubuhnya. Na'udzubillah. Jadi Tuan Musoneh kata, sembahyang itu diumpamakan seperti kepala. Maka jika seseorang itu tidak ada kepala, maka tubuhnya pun tidak hidup. Begitu juga jika sembahyang tidak ada, maka agama itu tidak hidup di badannya. Agama itu tak ada lah. Kalau sembahyang tak ada, maknanya agama tak ada. Bila seseorang itu tak sembahyang, maknanya agama dia tak ada. Tak ada agama. Na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung lah. Kita jangan jadi orang yang tidak sembahyang. Jadilah orang yang sembahyang. Jadilah orang yang sembahyang. Sebab orang yang tak sembahyang ini tidak ada agama pada diri dia. Tidak ada agama pada diri dia. Hanya mengaku kata Islam, dalam IC dia tulis Islam, tapi sebenarnya dia tidak ada agama. Sebab apa? Sebab dia tak sembahyang. Yang mana sembahyang itu diibaratkan sebagai kepala. Kepala, kalau manusia itu kepala lah. Jadi bagaimana mungkin tubuh akan hidup jika kepala tak ada? Begitu juga jika tidak ada sembahyang, bagaimana mungkin agama itu ada pada diri seseorang? Baik. Maka doa Tok Syekh. Maka doa Tok Syekh dengan, Ya Allah, Ya Tuhan, mintalah jadi diri kami. Tok Syekh ni lah. Dan kamu sekalian, kamu muslimin lah sekalian, setengah daripada orang yang memelihara sembahyang. Kita Muslim minta doa agar diri dia, kita Muslim dan kita, kamu sekalian muslimin lah sekalian, setengah daripada orang yang memelihara sembahyang, orang yang menjaga sembahyang. Maknanya tak tinggal lah sembahyang, jaga sembahyang. Dan mendirikan dia di sembahyang dengan tidak tinggal. Buat sembahyang tu. Sembahyang lah, tak tinggal. Dan tidak meringan-ringan. Dan tidak meringan-ringan. Macam mana yang tidak meringan-ringan sembahyang ni? Maknanya sembahyang tu awal waktu. Dia tak buat mudah-mudah. Tak buat ringan-ringan sembahyang ni. Sembahyang di awal waktu. Orang yang meringan-ringankan sembahyang ni, dia buat pun ala kadar. Buat tu ala kadar. Sembahyang kena awal waktu, kena buat dengan betul-betul, dengan bersungguh-sungguh. Dan mendirikan dia di sembahyang dengan tidak tinggal dan tidak meringan-ringan, yakni tidak melewat-lewatkan sembahyang, dan minta jadi sembahyang kami ini dan kamu khusyuk. Khusyuk tu apa maksud? Tetap hati kita. Tetap hati kita. Tetap hati anggota. Maknanya tetap hati dan anggota. Itu khusyuk. Bila sebut khusyuk ni maknanya hati kita tetap, anggota kita pun tetap. Bukan anggota tu goyang sana, bergoyang sini. Bayang bergaru sana, bergaru sini. Tetap, dia kena tetap. Diri kena tetap. Tetaplah, maknanya tak bergoyang sana sini. Hati kena tetap. Itu barulah dipanggil khusyuk. Hadir hati. Hati itu ingat kepada Allah. Dan minta kekal di hati kami, dan kamu dengan menanti-nanti sembahyang yang kedua, kemudian yakni selepas daripada sembahyang pertama. Tu. Maknanya minta kita ni kekal
Kekal, sentiasa mengingati sembahyang. Sentiasa mengingati sembahyang. Habis sembahyang subuh, hati tu duk teringat, bila pula nak sembahyang? Bila pula nak sembahyang Zuhur ni? Lambat lagi kan? Maknanya hati tu sentiasa mengingati sembahyang. Tu maksud musannaf di sini. Hati tu sentiasa duk teringat sembahyang. Pas sembahyang Zuhur, duk teringat pula nak sembahyang Asar. Duk teringat pula. Tu maknanya hati tu sentiasa ingat kepada sembahyang. Hati tu sentiasa ingat kepada sembahyang. Lepas sembahyang, teringat pula sembahyang seterusnya. Lepas sembahyang, duk teringat pula sembahyang yang seterusnya. Itulah sifat-sifat orang yang kasih kepada Allah. Rindu kepada Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kerana Tuhanlah suruh hamba dalam Quran yang mulia dengan firman-Nya Allah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Sebab Tuhan yang suruh kita supaya pelihara sembahyang, jaga sembahyang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah, jagalah olehmu wahai orang mukmin, wahai orang yang beriman. Pelihara apa? Akan sembahyang. Pelihara tu sembahyanglah. Jagalah sembahyang. Jaga sembahyang, jangan tinggal. Maksud jaga sembahyang tu jangan tinggal lah. Peliharalah olehmu wahai orang yang mukmin, orang yang beriman, akan sembahyang waktu. Waktu yang 5, maknanya sembahyang yang 5 waktu itulah. Lebih-lebih lagi sembahyang asar wajib dipelihara dan dijaga. Lebih-lebih lagi sembahyang asar wajib dipelihara dan dijaga. Sebab kebiasaan waktu asar tu kita ni ralik sikit lah. Sembahyang asar ni kadang-kadang kita ralik sikit. Buat kerja tu. Banyak kebiasaan orang time tu time kerja kan. Time orang kerja. Jadi sibuk. Kadang-kadang dia terlewat. Kadang-kadang lagi 5 minit, lagi 10 minit nak habis waktu baru nak sembahyang. Sebab tadi buat kerja kan. Tu. Jadi kita kena pelihara lah lebih-lebih lagi sembahyang asar tu lah. Ni kata Allah Ta'ala dalam Quran. Sebab time asar tu lah kita selalunya kerja lah, balik lah, perjalanan balik lah. Kadang-kadang sembahyang pun dah lewat dah. Baik. Sebabnya time sembahyang asar ni kadang-kadang time nak balik ataupun time kerja. Jadi kita jadi lambat sikit. Lambat. Baik, dan sembahyang yang 5 diberat syarak Tuhan. Sembahyang yang 5 itulah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu diberat syarak. Maknanya diberatkan oleh hukum syarak. Hukum Tuhan itulah. Sebab dia wajib syarak. Wajib pada syarak subuh. Wajib pada syarak ni maknanya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala jika membuatnya dan dijanji seksa di atas meninggalkannya. Kalau kita buat sembahyang tu, kita sembahyang kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, dijanji seksa lah di akhirat nanti. Tu dipanggil diberati hukum syarak. Dan Rasul. Diberati hukum syarak Tuhan dan Rasul. Syarak tu maknanya Tuhan dan Rasul. Tuhan ni syarak hakiki. Rasul syarak majazi. Kalau syarak tu hukum syarak tu lah, undang-undang. Kalau syarak Tuhan dan Rasul terkena kepada Tuhan ampunya undang-undang tu. Tuhan. Tuhan adalah Tuhan ampunya undang-undang tu. Yang dipanggil syarak hakiki. Tuhan ampunya yang hakikat, yang sebenar. Rasul Tuhan syarak yang majazi, pinjaman. Dan sembahyang yang 5 waktu ini diberat syarak, itulah Tuhan dan Rasul. Diberat tu ke atas apa? Ke atas kita lah. Jadi sembahyang tu diberatkan ke atas kita.
Kita ni siapa? Tiap-tiap yang mukallaf. Jadi wajib sembahyang ni kepada orang yang mukallaf. Orang yang tak mukallaf tak diwajibkan. Mukallaf ni siapa? Orang yang uh, orang yang sampai umur baligh. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, perempuan 9 tahun kan. Lelaki 15. Mazhab kita lah. Maka wajib atasnya sembahyang. Itu mukallaf. Yang kedua mukallaf ni orang yang apa? Sampai seruan agama tu. Lain lah kalau kita duduk di tengah-tengah bukit Afrika tu, lautan tu. Orang tak dengar langsung, orang mengajak pun tak dengar. Masjid pun duduk tahu mana hala pun tak tahu, duduk tengah hutan. Internet tak ada. Jadi tak boleh nak dengar kuliah sana, kuliah sini tak boleh dengar. Maka orang itu dikatakan tidak taklifi. Dia tetap wajib sembahyang sebab dia duduk lautan mana tu. Di tengah-tengah hutan Afrika. Azan pun tak dengar, ngaji pun tak dengar. Internet pun tak ada, apa pun tak ada. Lautan tu. Jadi dia tak termasuk dalam orang taklifi. Jadi orang taklifi ni orang yang macam kita tu lah. Yang sampai seruan agama. Tu. Dan lagi syarat mukallaf ni orang yang sihat panca indera dia. Mata dia boleh lihat, telinga dia tak pekak, tak tuli. Kalau telinga buta, telinga tuli, mata buta, tak sihat panca indera, tak dikatakan mukallaf. Dan seterusnya Islam lah. Berakal. Dan mukallaf yang seterusnya syarat dia berakal. Orang yang mukallaf tu kena orang berakal. Kalau orang gila tak dipanggil mukallaf. Sebab tu orang gila tak diwajibkan sembahyang. Jadi sembahyang 5 waktu itu diberat ke atas kita lah. Yang ada akal, yang cukup umur, yang sampai seruan, yang sihat panca indera. Tu. Tidak boleh mengeluar daripada waktunya. Yang kita sembahyang tu kena buat dalam waktu. Tidak boleh mengeluar daripada waktu. Sembahyang Zuhur jangan nak buat dalam sembahyang Asar tak boleh. Kalau jamak tu lain, itu cerita lain. Jamak qasar ni lain pula. Yang tu bab lain. Yang tu rukhsah, keizinan daripada Allah. Untuk menyatukan, mengumpulkan dua solat di dalam satu waktu. Itu bab lain. Yang ni hak biasa ni. Maknanya sembahyang Zuhur mestilah dalam waktu Zuhur. Sembahyang Asar dalam waktu Asar. Sembahyang Maghrib dalam waktu Maghrib. Sembahyang Isyak dalam waktu Isyak. Sembahyang Subuh dalam waktu Subuh. Jangan mengeluarkan solat tersebut daripada waktunya. Maknanya di sini dengan sengaja lah. Maksud di sini dengan sengaja lah. Kita mengeluarkan sembahyang tu daripada waktu dia tu dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu cerita lain pula. Sama ada terlupa ataupun tertidur dan sebagainya. Yang ni yang dimaksudkan dengan di sini tidak boleh mengeluarkan daripada waktunya, waktu sembahyang itu dengan sengaja. Dengan sengaja. Dia tahu tapi dia sengaja. Tak boleh. Dosa. Walau mana-mana masa sekalipun. Walau mana-mana masa sekalipun. Waktu bekerja. Kan? Kita duduk kerja kan? Duduk kerja dengan orang. Tiba time sembahyang. Kena sembahyang dulu. Sembahyang dalam waktu dia. Contohnya Zuhur. Kita sedang bekerja. Bila masuk waktu Zuhur, minta izin dengan bos kita untuk sembahyang dulu. Sebab itulah kita tak digalakkan bekerja di bawah majikan yang bukan Islam. Tak digalakkan. Kerjalah di bawah majikan yang Islam. Sebab orang Islam ni dia tahu tanggungjawab dia sembahyang. Bila pekerja dia sampai waktu sembahyang, pekerja dia tinggal di sembahyang, dia faham. Tapi kalau yang tak Islam, kafir, bila pekerja dia tinggal kerja di sembahyang dia akan bising. Kadang-kadang ada yang tidak membenarkan juga pekerja dia sembahyang. Dan zaman sekarang ni macam-macam lah. Timbul kes yang mana yang pernah berlaku itu yang dibelasah oleh majikan itu
Bukan sebab apa? Kerana berpuasa. Tu. Kena belasah teruk. Sampai kecoh lah katanya, viral. Pekerja ada guard kan, yang puasa tu, kena pukul. Sebab puasa, bukan sebab curi. Adalah perkara yang tidak patut berlaku. Itu menunjukkan kita tak digalakkan bekerja di bawah majikan yang kafir. Sebab dia tak faham sembahyang tu. Dia ingat kita curi tulang lah. Dan kita sembahyang. Sembahyang. Jadi walau bagaimanapun, kita kena sembahyang dalam waktu dia. Walaupun masa bekerja sekalipun. Waktu berjalan, kita pergi jalan-jalan mana-mana lah. Sebelum PKP dulu, kita pergi jalan sana, pergi jalan sini. Time sembahyang, kena pergi cari surau lah. Time sembahyang, masuk waktu kena pergi cari masjid, kena pergi cari surau. Jangan duduk balik. Jangan duduk jalan-jalan sehingga habis waktu zuhur, habis waktu asar. Kena pergi sembahyang. Itu menandakan kita ini kasih kepada Allah. Tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Ataupun waktu susah. Waktu susah, kita ni susah. Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita dengan kesusahan. Kena sembahyang juga. Sama saja. Kaya kan, susah kan, sembahyang. Kena sembahyang. Wajib, tetap wajib. Waktu sakit. Sakit pun kena sembahyang. Wajib kena sembahyang waktu sakit pun. Selagi mana ada akal. Tapi, kebanyakan hari ni, kalau kita tengok di hospital, bila sakit kan, kedak lah. Pakai duk tak keti tu, tak sembahyang dah. Sedangkan akal ada. Akal sihat elok. Tapi tak sembahyang. Sama saja hukumnya seperti orang yang tak sakit, yang meninggalkan sembahyang. Dosa sama. Jadi sakit, walaupun kita tak boleh berdiri, dia ada cara dia. Kita tak boleh duduk, dia ada cara dia. Kita tak boleh tidur, dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Nak abang kata, tetap kena sembahyang walaupun sakit. Tak boleh berdiri, kena duduk. Tak boleh duduk, kena melentang. Kalau tak boleh melentang, kena mengiring. Mengiring bah ni. Sehingga kan last kali, sembahyang dengan niat, dengan hati. Sembahyang dengan hati. Sebelum last tu, sembahyang dengan isyarat mata. Last kali tak boleh sangat, semua tak boleh. Kena bayang dalam hati. Kena bayangkan rupa sembahyang tu. Nak abang kata tak boleh tinggal sembahyang. Tak boleh tinggal sembahyang. Walaupun sakit. Kalau kita tengok di hospital, macam tu lah. Kadang-kadang tu aurat pun dah tak tutup lah. Nampak rambut, nampak semua lah. Hospital lah. Cuba pergi tengok lah. Bukan kita nak cari kesalahan. Tapi hakikat dia macam tu. Bila kita tak sembahyang, kita telah melakukan dosa. Sebab itulah Allah Ta'ala murka kepada kita, menurunkan ujian yang besar, iaitu COVID-19. Sehingga hari ini, kes masih lagi tinggi. Tidak selesai sampai hari ini. Walaupun PM dah letak jawatan kan. Baik-baik. Dan sebarang waktu lah, tak kira lah, sebarang waktu sekalipun, wajib kena sembahyang. Waktu kerja ke, waktu berjalan ke, waktu sakit ke, susah ke, kaya ke. Sebarang waktu, wajib kena sembahyang. Diwajib di atas kita sembahyang dalam waktunya. Dalam waktunya. Tidak harus, ini tak boleh kita mengeluar daripadanya. Tak boleh kita mengeluarkan sembahyang itu daripada waktunya. Lebih-lebih lagi tinggal langsung. Sekali-kali tidak dibenarkan. Sembahyang ni kena sembahyang dalam waktu. Tak boleh kita sembahyang di luar waktu. Lebih-lebih kalau kita tinggal langsung. Tinggal terus tak sembahyang, lagilah tak dibenarkan. Kalau buat juga, dosa. Dijanji dengan seksa. Kerana apa? Sembahyang itu adalah wajib syarak. Hukum syarak menekankan kita suruh sembahyang. Siapa dia tuan syarak? Tuan undang-undang itu adalah syarak, iaitu Allah Ta'ala dan Rasul. Syarak yang hakiki adalah Allah. Manakala syarak yang majazi adalah Rasul. Jadi wajib kita kena sembahyang. Baik, jadi sekadar itu dulu live kita pada pagi ini.
membincangkan ataupun muzakarah kitab Munjatul Musalli, bab sembahyang lah. Kita ni bicara bab sembahyang, bandingan sembahyang, faedah sembahyang, semua dalamnya insya-Allah. InsyaAllah hari Khamis minggu depan insyaAllah kita akan sambung pula lah pada tajuk sebab turun ayat Hafizul ayat tu. Ila akhir lah. Baik, jadi sekadar itu dulu live kita pagi ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah daripada saya sendiri dan kita semualah. Baik, kita memohon kepada Allah agar kita ini menjadi orang yang rindu, yang kasih kepada Allah, rindu kepada Allah, dan menjadikan kita ini orang yang memelihara solat, menjaga solat. Solat di waktu dia, solat di awal waktu, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, kita sudahi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma kshif anna al-bala' wal waba' wal ghala' ma la yakshifu gharq. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.